Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang kita masuklah kitab Ihya Ulumuddin kita, atau ringkasannya iaitu kitab Bimbingan Mukminin. Seawal-awal kitab ini ada ditulis, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbu. Sesungguhnya hal yang demikian itu menjadi pengajaran bagi sesiapa yang mempunyai hati. Kita tengok ya, start kitab dia terus cakap macam tu. Sesungguhnya hal yang demikian itu menjadi pengajaran bagi sesiapa yang mempunyai hati. Ni start kitab ni, bukan kata di akhir kitab. Dia start dia kata apa-apa yang kita cerita tadi tu ialah pengajaran. Pengajaran bagi orang-orang berakal. Kenapa dia mula kitab ni dengan cara macam ini? Ini yang kita pelik. Seolah-olah dia dah cerita panjang dah. Sepatutnya ayat ini letak di belakang, dah habis dia ulas-ulas semua, baru dia kata sesungguhnya hal demikian itu jadi pengajaran. Ni dah di awal kitab lagi dia terus buat keluar ayat Al-Quran yang ini, daripada surah Qaf ayat 37. Ni ada rahsia dia. Sebenarnya Imam Ghazali ni dia tak mau panjang-panjang cerita, dia terus bagi ayat yang ketika 37. Salah satu tujuan dia ialah supaya kita ambil tahu ayat yang pertama sampai ayat yang ke-36. Ada banyak pengajaran-pengajaran dan juga nasihat-nasihat yang boleh kita ambil daripada ayat nombor 1 sampai ayat 36. Tapi tak dimasukkan di sini. Jadi secara ringkasnya saya pun tidaklah tafsirkan 36 ayat itu. Secara ringkasnya kita tengok dalam nota itu pengajaran pertama. Di bahagian kanan sebelah bawah. Di sanalah saya tengok surah Qaf sepintas lalu, saya ambil dia punya pengajaran. Pengajaran yang pertama daripada surah Qaf ini, pelajarilah isi kandungan Quran dan berpeganglah padanya dengan penuh percaya. Penuh yakin. Orang bawa marilah macam mana punya hukum pun kita tetap berpegang dengan hukum Quran. Tak ada dolak dalik lagi. Yang kedua, kita kena percaya pada hari kebangkitan, iaitu hari akhirat. Selepas kita hidup ni, kita mati, kemudian kita akan hidup balik. Sebab apa? Benda ni garanti berlaku. Bila dah tahu dia pasti berlaku, kita kenalah buat persediaan. Persediaan dia kita kena buat di dunia ni lah. Pengajaran daripada surah Qaf yang ketiga, percayalah bahawa semua amal makhluk dan segala peristiwa direkodkan oleh Tuhan sejak azali. Sejak mula-mula makhluk dicipta tu, masa tu dah berjalan dah. Dah rekod dah apa yang akan berlaku, apa yang sedang berlaku. Dah rekod dah. Dalam surah Qaf tu dia cerita. Yang keempat, surah Qaf juga meminta kita supaya mengkaji langit dan bumi dan isi kandungan di dalamnya, ambil pelajaran. Khususnya pelajaran untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Yang kelima, surah Qaf minta kita jangan ikut. Jangan ikut siapa? Jangan ikut perlakuan buruk kaum-kaum terdahulu, yang mana kaum-kaum ini dilaknat oleh Tuhan. Dalam surah Qaf tu dia ada cerita. Dan yang keenam, percayalah tempat terakhir kita iaitu syurga ataupun neraka. Ini 6 pengajaran utama daripada surah Qaf, ayat 1 sampai ayat 36. Barulah sesuai kita baca ayat ni, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbu. Sesungguhnya hal yang demikian itu menjadi pengajaran bagi sesiapa yang mempunyai hati. Yang 6 pengajaran tadi ni, siapa yang ada akal fikiran, benda-benda yang saya sebut tadi ni dia ambil berat. Itu maksud dia. Kalau tidak kita pelik. Kenapa start daripada kitab ni terus dia masuk ayat yang seolah-olah dia dah cerita dah. Begitulah. Ya, dalam kitab Ihya ni ada banyak-banyak rahsia, jadi kita bongkarlah satu persatu insya-Allah. Cuma yang malangnya, Imam Ghazali ni dia ada buat satu kitab tafsir Quran. Setengah pendapat mengatakan ada 40 jilid. Kalau ada kitab tafsir dia tu, bolehlah kita tafsir daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-36. Tapi malangnya masa Baghdad dulu, Iraq dulu diserang oleh orang-orang Mongol. Tentera Ya'juj Ma'juj ini dia serang, dia musnahkan banda tu, cukup ramai orang mati.
Dan buku-buku ni dia buang ke dalam sungai. Sampaikan sungai di Baghdad tu dah jadi hitam air dia dengan dakwat buku ni tadi. Di situlah rugi. Banyak kita punya buku-buku ni dilempar ke dalam sungai. Dan mungkin juga ketika itulah hilangnya tafsir Al-Quran yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali sebanyak 40 jilid. Kalau ada kitab tu sekarang, sedaplah kita tafsir ayat 1 sampai ayat 36 surah Qaf. Malangnya tak ada. Tapi tak apalah, kita ambil lah pelajaran tu tadi ya. Belajar isi kandungan Al-Quran, pegang sungguh-sungguh, percaya adanya hari kebangkitan, percaya bahawa kita punya amal-amal semua sudah pun direkod. Kemudian kita kajilah langit dan bumi, ambil pelajaran daripada alam sekitar. Jangan kita ikut contoh-contoh kaum-kaum terdahulu yang dimusnahkan oleh Tuhan. Dan akhirnya kita percaya syurga tu ada, neraka tu ada, dan di sanalah tempat terakhir kita. Itu pengajaran daripada surah Qaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kata Imam Ghazali. Pertama-tama aku memuji Allah, pujian yang banyak berturut-turut. Walaupun amat kecil pujian pemuji-pemuji itu, kurang dari hak keagungannya. Mula-mula alhamdulillah dululah. Sebagaimana yang kita petik daripada kitab Sirajul Huda, karya Syekh Muhammad Zainuddin As-Sambawi. Alhamdulillah, puji ni dia ada 4 jenis puji. Yang kita duduk kata alhamdulillah, alhamdulillah, ini dia ada 4 jenis puji. Kalau ikut kitab Sirajul Huda, alhamdulillah itu puji dengan perkataan atas perbuatan yang elok yang dibangsakan bagi ikhtiar, maka iaitu 4 bahagi. Puji-puji di dalam alam ini ada 4 jenis puji. Yang pertama, khadim puji khadim, maksud dia Tuhan puji diri dia sendiri. Yang kedua, khadim puji baharu, maksudnya Tuhan dia puji makhluk. Yang ketiga, baharu puji khadim, maksud dia makhluk puji Tuhan. Dan yang keempat, baharu puji baharu, makhluk puji sama-sama makhluk. Ya, contohnya, Tuhan puji diri dia sendiri, sebagaimana yang termaktub dalam Quran. Ya Musa, inni anallahu rabbul alamin. Wahai Nabi Musa, sesungguhnya akulah Allah, pemelihara sekalian alam. Tuhan dia puji diri dia sendiri. Tuhan kata aku ni penjaga, pemelihara sekalian alam. Tuhan puji diri dia sendiri. Khadim puji khadim, khaliq puji khaliq. Khaliq ni pencipta, kalau makhluk ini yang dicipta. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, khadim puji baharu, Tuhan puji makhluk. Tuhan puji makhluk. Contohnya dalam surah Anbiya ayat 80. Wa Ismail wa Idris wa Dzulkifli kullum minas solihin. Dan Nabi Ismail dan Nabi Idris dan Nabi Zulkifli, semuanya itu daripada kalangan orang-orang yang soleh. Dia puji makhluk ciptaan dia, iaitu Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Zulkifli sebagai orang-orang yang soleh, orang baik-baik. Ini Tuhan puji makhluk. Bila Tuhan puji makhluk, puji itu pergi ke mana? Ini ilmu tasawuf ni. Bila Tuhan puji makhluk, dia kata Nabi Ismail tu baik, puji itu pergi mana? Baik itu pergi mana? Pada hakikatnya baik itu pergi kepada Tuhan balik. Sebab apa? Yang bagi Nabi Ismail baik ni siapa dia? Tuhan. Nabi Ismail ni jadi suka tolong orang, dia berdakwah, dia tak fikir benda-benda yang buruk-buruk. Semua tu Tuhan yang buat.